5 benda. Berlakulah apa-apa dalam hidup kita tuan-puan. 5 benda ni besar masuk terus. Pertama, husnuzan dengan Allah. Sangka baik dengan Allah. Allah yang tidak pernah salah pilih. Allah tak pernah salah menentukan. Allah tak pernah silap. Subhanallah. Maha suci Allah daripada segala bentuk kesilapan dan kelemahan. Tak pernah. Maksud dia, pasti di sana ada sesuatu yang Allah pilihkan untuk kita, yang kita kena mencari sesuatu juga. Sebab tu tuan-puan, kalau Ustazah boleh ringkaskan saja, berlaku apa-apa pada kita tuan-puan, 5 perkara kena ingat. Ustazah dah pernah juga cakap ni dekat satu majlis. Tapi bila Ustazah cakap ni tuan-puan, Ustazah berharap tuan-puan pun masuk terus dalam kepala. Kalau catat, boleh catat. Tapi buku yang ingat. Sebab tu buku tak pernah stres. Ya, sebab semua ingatan ada dalam buku. Dia tak dengan kita. InsyaAllah, cuba tuan-puan. Ustazah pun kadang-kadang terlupa juga. Tapi bila kita bercakap macam ni, kita bantu untuk ingat. Nanti tuan-puan sebarkan. Itu bantu tuan-puan ingat. Ustazah baca juga satu artikel ya tuan-puan, untuk mengelakkan penyakit lupa. Dah tua-tua ni, kena banyak bercakap. Jadi tuan-puan, jangan banyak diam, memendam. Bercakap ni untuk kita ingat balik. Jadi Ustazah pun ambil peluang bercakap ni, sebab dah tua juga kan, jangan terlupa. 5 benda. Berlakulah apa-apa dalam hidup kita tuan-puan. 5 benda ni besar masuk terus. Pertama, husnuzan dengan Allah. Sangka baik dengan Allah. Sangka baik dengan Allah. Okey, maknanya memang itu tidak salah. Ada benda yang Allah nak bagi kita. Jadi yang pertama, sangka baik dengan Allah. Yang kedua adalah mengambil hikmah. Mencari hikmah. Mencungkil hikmah. Dan mengambil hikmah. Sebab tu kadang-kadang tuan-puan, elok juga kita bertanya kepada orang lain. Kita mengadu atau meluah masalah, dia ada banyak approach. Ada orang dia meluahkan masalah dia tuan-puan sebab dia nak bantuan supaya dia dapat mencari hikmah kepada apa yang berlaku. Bagus. Ada orang cerita masalah dia kat orang, dia nak penyokong. Dia lega kalau dengar, memang dia memang teruk. Kita pergi cerita pasal orang tu buat kita. So kita cerita dengan orang tu, kita nak dengar penyokong tuan-puan . Dia memang teruk. Kalau akak jadi kau apa, akak ceraikan dia. Macam tu, dia nak dengar. Dia nak dengar penyokong tu. Tapi ada orang, dia datang dengan rasa apa? Dengan tawaduk, dengan rendah hati. Kok ada sesuatu yang dia tak nampak, yang terhijab. Dia cari orang alim, dia cari orang yang arif. Tolong cakap kat dia apa yang patut dia nampak. Ustazah ada tuan-puan satu kisah, tanpa menyebut nama dan sebagainya. Seorang hamba Allah, dia menceritakan tentang mimpi dia. Mimpi dia tu, salah seorang kaum keluarga dah meninggal dunia, kalau tak salah 5 tahun lepas. Tapi mimpi dia tu mimpi yang macam tuan-puan, bila dalam mimpi tu ada air mata, dia bangun tu air mata ada. Maknanya ini mimpi berat ni. Dia mimpi menziarahi kembali arwah tu. Dalam mimpi tersebut, di satu tempat yang putih semua tetapi penjara. Penjara. Dia bawa makanan tuan-puan sekalian, makanan yang best. Tapi heran, sebaik sampai di penjara itu, makanan tu jadi makanan yang tak best. Dan dia tanya pada pembantu dia, mana yang kita masak banyak-banyak tadi? Ni je yang tinggal. Dan arwah tu bercakap dengan dia, tolong keluarkan dia daripada penjara ini. Dan arwah tu sebut nama seseorang yang telah meninggal dunia juga. Arwah tu kata, contohlah kalau yang seorang lagi tu nama Haji Din. Haji Din dah keluar dah daripada penjara ni, dia je yang belum. Itu mimpi lah tuan-puan. Tapi nak bagi tahu, bila sampai waktu dia kata okey, dia kena keluar, tak boleh ziarah lagi dah. Air mata daripada arwah tu, dia duduk tempat tinggi dekat satu macam gazebo tu kan.
Air mata dia jatuh kena dekat dahi. Dahi orang yang pergi ziarah yang masih hidup ni lah, yang mimpi ni. Dan dia bangun tu, dia kata, dia usik dahi dia, ada air. Tak tahulah air peluh ke air apa kan. Tapi ada air. Sampai dia bertanya dengan suami dia, kenapa yang tu masuk penjara? Dia lupa yang sebenarnya dah mati dah yang tu, dah meninggal dah. Makna ini antara maksud ustazah, mimpi tu macam agak berat ya tuan-puan, macam memberi maksud. Dan hamba Allah ini langsung mencari seorang yang alim lah untuk bertanya apa maksud yang dia mimpi. Sebab sebelum dia nak tinggalkan penjara tu, dalam mimpi tu lah, dia sempat pandang semula ke belakang, dia tengok arwah dah bertukar baju. Baju yang arwah pakai adalah baju yang sengit dan compang-camping. Pakaian dia. Dia bertemu dengan orang alim, dia bertanya, Masya Allah, saya dengar cerita dia tuan-puan. Dia kata, orang alim tu kata, kalau baju ni, itu petunjuk. Wallahu ta'ala alam. Tak mesti betul. Namanya tafsir mimpi. Tak mesti betul tuan-puan. Tapi kata orang alim tu, kalau baju ni biasanya memberi maksud. Pakaian ni adalah isteri dia. Ya, anak-anak dia. Dan Masya Allah tuan-puan sekalian, kes dia dah 5 tahun, tak habis selesai lagi. Cerita faraid, cerita harta benda, cerita duit, cerita hutang, cerita... Maknanya duk gaduh anak beranak macam tu lah. Ustaz dengar tu daripada sahabat Ustazah. Ustaz nak katanya, mencari hikmah. Cari hikmah ni kena cari orang yang alim. Yang mungkin kita tak nampak tuan-puan, tapi dia nampak. Kenapa ya jadi macam ni kat saya? Contoh dia macam tu. Macam Ustaz pernah cerita kan dengan puan-puan, dulu sebelum kakak Ustaz meninggal, arwah sebelum meninggal, pergi dalam lama lah sebelum meninggal bukan baru-baru. Masa tu Ustazah masih belajar dekat Jordan lagi. Maknanya cerita ni dah 25 tahun, 30 tahun lepas ya. Dia kata tak tahu dek kenapa Along ni panah-panah badan, tak selesa, tak boleh tidur, dah cek doktor semua tak ada apa-apa, apa semualah. Jadi jumpa dengan seorang orang alim lah tuan-puan. Ya, orang tua dah, orang alim. Ustazah tu kan teman dia. Jadi memang kita dan apa ni, Ustaz bayangkan nanti dia buat air tawar bagi minum macam tu lah. Tapi dia kata sebelum dia buat apa-apa, dia nak solat hajat dulu. So kami menunggu dekat ruang tamu. Ya, dia pergi solat hajat. Rumah dia antara Juasih ke Kuala Pilah tu, itulah rumah dia. Ustazah pergi, lepas tu dia kata dia nak solat hajat, kami tunggu je. Lepas tu dia keluar, dia bagi tahu. Okey, saya nak tanya beberapa soalan dulu. Kalau soalan ni boleh jawab dah, kita rasa dia pada pandangan dia selesai kat sini lah, dia kata. Jadi soalan dia adalah, ada tak hutang dengan manusia ataupun hutang dengan Allah? Itu je soalan dia. Saya ingat betul tu ya. Dia kata, dia kata minta carilah, minta balik, semak balik. Ada tak hutang dengan manusia? Kalau ada hutang dengan manusia, selesaikan. Ya, kalau hutang dengan Allah, terutama nazar. Kadang-kadang kita senang-senang kita bernazar kan, tapi kita tak buat nazar tu. Ataupun fidyah. Yang hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, puasa ke apa benda, dia kata saya akan ubatkan, akan bantu rawat sekiranya semak balik yang ini, balik, selesaikan, sakit juga lagi, datang balik insya-Allah. Jadi Ustazah pun tak tanyalah panjang kepada kakak Ustazah, yang mana satu hutang ni ke apa benda ke, pualah ingat kakak ingatkan, ya Along ada nazar ke dek, Allah ada ke itu dialah yang mengingatkan balik. Tapi lepas tu sihat. Dia kata Along dah buat dah apa tu cakap. Jadi penting tuan-puan, dalam mengambil hikmah, mencari hikmah, kita bertanya dengan orang yang mungkin dia lebih faham, dia lebih alim, sebab kita mungkin tak terbaca hikmah tu secara sendirian. Baik, yang ketiga, berlaku apa-apa itu muhasabah. Jadi muhasabah. Cuba tuan-puan bayangkan. Ustazah juga gunakan perkataan muhasabah ni sebagai teguran teguran.
Kita ni kadang-kadang susah orang nak tegur. Betul tak? Ataupun ada orang tu susah nak ditegur. Nasihat tak lot. Tegur tak boleh. Habis tu macam mana kita nak jadi baik tuan-puan? Kita ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala min khilali dengan cara takdir yang Allah datangkan pada kita. Teguran. Nasihat tak dengar. Kan ya? Tegur, marah. Selalu macam ni tuan-puan, andai kata kita macam tu, orang akan biar kita. Orang tak kisah dah. Biar je dah. Nasihatkan dia marah. Tegur dia tak suka. Kan dia boykot kita. Itu memang maknanya menunggu Allah tegur lah. Itu yang kadang-kadang berlakulah macam-macam takdir tuan-puan sekalian. Sebagai teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita kenal diri kita. Kelemahan kita. Kesilapan kita. Kesalahan kita. Orang cakap kita tak percaya. Tak masuk dalam fikiran kita. Kadang-kadang datangnya sesebuah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai teguran kepada kita. Yalah, dah pening kepala, baru nak fikir. Ya, dah sedih, baru nak fikir. Dah huru-hara, baru nak fikir. Teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, islah. Islah makna dia perbaiki. Memperbaiki. Bila berlaku sesuatu, boleh jadi ada makna islah di situ. Allah nak suruh kita baiki. Kita sakit kepala tuan-puan, anak-anak kita punya ragam, perangai apa semua. Ada benda kita kena islah. Mungkin doa kita. Mungkin komunikasi kita. Mungkin ilmu kita, parenting dan sebagainya. Ya, ada benda kita kena islah. Rumah tangga kita asyik bergaduh je. Pasti ada islah. Baik suami, baik isteri, kena perbaiki. Jadi kadang-kadang benda-benda yang berlaku ni tuan-puan, nak memberikan kita satu gambaran, satu desakan supaya berlakunya islah, menambah baik diri. Kalau tak ada desakan, tak ada islah. Tak ada siapa nak tambah baik diri. Sesengaja payah tuan-puan. Ya? Dan yang kelima adalah fokus kepada amal soleh. Fokus kepada amal soleh. Berlaku apa-apa pun, sedih sangat ke, riang sangat ke, jangan larut dalam kesedihan, kegembiraan sangat, riang sangat, seronok sangat. Kedua-dua keadaan, baik sedih, baik gembira, kalau melampaui batas, menyebabkan kita kehilangan fokus yang sebenar hidup kita, iaitu untuk berbekal dengan amal soleh. Jadi ya, macam-macam berlaku pada kita tuan-puan, ke atas, ke bawah, sakit, luka, seronok, gembira, menangis. Tapi ingat, amal soleh keutamaan. Jangan stres sampai tak nak bangun dari tidur. Jangan stres sampai solat pun dah malas. Tu semua tak betul belaka lah. Dia punya penanda arasnya apa dia? Amal soleh. Nanti semuanya akan ada adjustment. Bila kita jaga amal soleh, kita jaga hala tuju kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lain-lain akan ada adjustment dia. Akan diperbetulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tinggal amal soleh, kita tinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah pergi jauh dah. Jadi itu 5 perkara. Sekiranya berlaku apa-apa, semualah yang berlaku dalam hidup, kita terus absorb 5 benda ni tuan-puan. InsyaAllah ringan. Ya, sebab Allah tidak biarkan kita. Yang berlaku ini adalah pilihan Allah yang selama-lamanya Allah sentiasa mengurniakan yang terbaik untuk kita semua.